Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Salam. Okey, insya-Allah hari ini kita akan sambung balik pengajian kita dalam buku Adab dan Akhlak Islamiah tahun 4, buku teks. Okey, kita sambung buku teks muka surat 48 yang di mana kita telah belajar sebelum ni. Sebelum ni kita belajar tentang adab di kubur ataupun adab ziarah jenazah, adab menziarahi kematian dan kubur. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk baru iaitu adab keramaian. Betul? Okey, macam biasa sebelum kita mulakan pengajian kita hari ini, marilah kita bersama-sama menandatangan untuk berdoa kepada Ilahi. Okey, Ustaz baca, yang lain aminkan boleh? Boleh. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatika kama nawarta syams abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihnahu fid din. Allahumma faqihnahu fid din. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna takwir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey. Ada yang baru masuk. Allah, tak buka pula dah. Okey. Tengok muka surat 48 buku adab. Nampak ke? Buku adab. Okey. Buku adab, buku teks, muka surat 48. Okey, hari ni kita akan belajar tentang adab keramaian. Ya? Minta maaf saya lambat. Okey, tak apa. Bagus kalau macam ni, kalau kita nak jaga adab kita, kita dalam kelas tak kisahlah dekat universiti ke, dekat sekolah rendah ke, sekolah kafar ke, sekolah kebangsaan ke. Kalau kita terlambat, kita minta maaf. Kita beritahu Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Minta maaf Ustazah lambat sikit. Tak apa. Itu salah satu adab kita dengan guru. Okey, bagus. Ustaz ucapkan tahniah kepada yang buat macam tu tadi. Okey, tengok. Muka surat 46 yang baru masuk, 48 iaitu adab keramaian. Okey, kita tengok yang pertama. Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat yang pertama, menyatakan adab majlis keramaian. Yang kedua, menerangkan ciri-ciri makan dan minum yang sopan dan cara yang tidak sopan. Yang ketiga, menjelaskan faedah beradab dan akibat orang yang tidak beradab semasa makan dan minum di majlis keramaian. Okey, kita akan belajarlah tentang adab-adab macam mana nak makan dekat majlis, macam mana kita nak minum dekat majlis, kita kena sopan. Okey, adab dalam majlis keramaian. Okey, boleh ke? Boleh. Majlis keramaian ni macam mana? Saya tahu. Tahu ke majlis keramaian ni apa? Kenduri. Okey, kenduri, betul. Tak kisahlah kenduri kahwin ke, kenduri tahlil ke, kenduri apa lagi? Bayi baru lahir ke, kenduri apa lagi? Kenduri raya ke kan, jamuan hari raya ke, tak kisahlah. Jamuan akhir tahun kelas ke, ya, ada apa? Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Tak ada tadi nak panggil saja-saja ke? Okey, tak apa. Kalau ada apa-apa tanya je, boleh? Okey, kita tengok muka surat 49,
baca dan faham. Okey, yang pertama kita tengok tadi, kita akan belajar tentang adab dalam majlis keramaian. Okey. Yang pertama, duduk dengan tertib dan sopan. Okey, boleh faham? Yang pertama, duduk dengan tertib dan sopan. Okey, kita tengok dulu yang kedua, memberi salam dan berjabat tangan. Okey. Okey, kita tengok yang kedua tadi, memberi salam dan berjabat tangan. Okey, yang ketiga, tengok yang ketiga dia kata apa? Berkenalan dengan hadirin dalam keramaian tu lah, dalam majlis keramaian tu. Okey, yang seterusnya, memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Okey, seterusnya, memenuhkan tempat di barisan hadapan terlebih dahulu. Okey, kita tengok balik, memenuhkan tempat di barisan hadapan terlebih dahulu. Okey, seterusnya menjaga apa tu? Pandangan. Okey, menjaga pandangan dan memberi perhatian kepada dalam keramaian. Okey, menjaga pandangan dan memberi perhatian dalam keramaian. Okey, seterusnya, berbual perkara yang berfaedah dengan sesuai yang apa dia? Yang sederhana. Ulang balik, berbual perkara yang berfaedah dengan suara yang sederhana. Okey, yang terakhir, memberi tempat duduk kepada orang yang baru sampai. Okey. Okey, tengok balik, ulang balik. Memberi tempat duduk kepada orang yang baru sampai. Okey, boleh faham ke ada adab dalam majlis keramaian ni? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 adab dalam majlis keramaian. Okey, yang 8 ni kita kena terapkan lah kalau kita pergi masjid, kita pergi majlis ke, kita pergi majlis kenduri ke, majlis khatam Quran ke, majlis apa lagi yang ada? Apa tahu? Majlis tahlil lagi, majlis apa? Majlis terjadi. Majlis hari jadi. Lagi. Majlis apa dia selalu yang kamu pergi? Hari raya. Hari raya, betul. Hari raya haji, hari raya korban. Banyak selalu orang buat majlis. Sebelum Covid lah. Selalu sebelum Covid ni macam-macam majlis ada. Majlis ketua kelas lah, anugerah pelajar cemerlang lah. Apa lagi? Macam-macam lah kita buat dulu sebelum Covid. Sekarang dah Covid ni kita belajar pun online, belajar pun dalam atas talian. Okay, betul ke? Seronok ke Covid ni? Tak. Seronok ke Covid? Duduk rumah, tak pergi sekolah, tak jumpa kawan-kawan. Belajar pun macam tak belajar je. Seronok ke? Seronok. Tapi ni amal. Seronok ke? Nak jalan pun tak boleh Covid ni. Nak salam dengan guru pun tak boleh. Nak pergi mana-mana pun tak boleh. Seronok ke Covid ni? Tak. Tak seronok. Macam-macam aktiviti kita terganggu. Okay, kita doa, sama-sama doa. Mudah-mudahan agar wabak penyakit COVID-19 ni diangkat oleh Allah, dijauhkan daripada kita, insya-Allah. Amin. Okey, kita tengok balik. Okey, yang pertama tadi, duduk dengan tertib dan sopan. Apa maksud duduk dengan tertib dan sopan ni? Apa yang duduk elok? Duduk elok-elok lah maksudnya. Dalam bahasa kita, duduk elok-elok. Duduk dengan sopan. Duduk elok-elok tu termasuklah jangan berlari-lari. Jangan buat benda-benda yang bukan-bukan. Duduk elok-elok. Itu bahasa kita lah. Kalau bahasa buku dia kata duduk dengan sopan dan tertib. Sopan ni ialah kalau perempuan tu duduk atas kursi takkan nak bersila pula, betul?
Takkan nak bersila atas kursi kita perempuan. Jadi kena duduk elok-elok. Kaki tu rapat. Yang perempuan, yang lelaki tu kaki jangan naik atas pula. Duduk elok-elok. Kita kena bersopan. Okey, tertib macam mana pula? Tertib tu macam mana? Tahu ke tertib tu apa? Tak tahu? Tertib ni lah, tersusun lah orang kata, tersusun. Maknanya kita duduk, takkan duduk dengan, kita duduk macam mana selalu orang yang pelik-pelik ni. Duduk dengan tangan dulu. Duduk, kaki tu kan, kerusi kan ada 4 kaki lah. Dia naikkan kaki depan tu. Dia duduk, jongkak-jongkik tu. Itu tertib ke? Tak tertib. Kalau jatuh sakit pun dapat, malu pun dapat dekat majlis ni. Betul? Betul ke? Betul. Jadi kena duduk, kena sopan dan tertib. Okey, boleh faham yang pertama? Boleh. Ya, ada apa-apa nak tanya ke tentang sopan ke, tentang tertib ke, kenapa kena duduk kat majlis, tak boleh berdiri ke? Ada nak tanya ke? Tak ada. Okey, kita tengok yang kedua. Memberi salam dan berjabat tangan. Okey, memberi salam ni masa kita baru sampai lah. Ataupun kita ni tahu kan kita tidak digalakkan ataupun makruh kita beri salam kepada orang yang apa? Kita tak boleh bagi salam kat siapa? Orang yang bukan Islam. Okey, selain daripada tu, bukan. Selain daripada tu, itu betul lah satu. Lagi, kita tak boleh bagi salam kat siapa? Tahu ke? Muhrim. Muhrim, bukan. Tak Kita tahu. tak tahu semua tak tahu kita tak boleh bagi salam kat siapa? Okey, tengah dalam majlis, kalau kita tengah dalam majlis, contohnya majlis kenduri kahwin. Kalau kenduri kahwin ni kan kita jarang buat apa-apa, kita datang-datang kita makan je kan. Jaranglah kita bersembang yang macam teruk sangat, kita bersembang macam kedai mamak tu tak ada kan. Selalunya dalam majlis kenduri kahwin, kita datang, kita makan, betul? Kita salam dengan tuan rumah. Tetapi kalau kita tengah makan, lepas tu kawan kita makan, kita baru sampai, kita tidak digalakkan untuk memberi salam. Tidak digalakkan lah. Okey, boleh faham? Maknanya kalau orang tengah makan, kita tidak digalakkan untuk memberi salam. Okey. Boleh ingat? Boleh. Kita bagi salam dekat orang yang tengah makan. Sebab apa? Sebab takut tersedak ke, takut dia tercekik ke, terkejut ke kan, dia tengah makan, tengah sedap kan, tengah feel suap kari kambing kan, tiba-tiba kamu datang bagi salam, tercekik dia tulang kambing tu. Bahaya. Jadi kita tidak digalakkan untuk memberi salam ketika orang makan. Okey, boleh faham? Boleh. Tapi kita boleh lah bagi salam dekat tuan rumah. Tuan rumah mestilah sambut tetamu, mesti dia datang, jemput masuk, kita kena bagi salam. Assalamualaikum, bagi salam dan salam tuan rumah. Itu yang pertama lah adab kita di dalam majlis. Okey, boleh faham? Boleh. Nombor 3. Okey, ada apa-apa soalan ke nak tanya tentang bagi salam ni? Yang perempuan boleh bagi salam kat lelaki ke? Boleh ke? Boleh ke yang perempuan bagi salam kat lelaki? Tahu ke? Boleh. Boleh? Tak boleh. Tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh kalau kita bagi salam sebab nak macam ni nak cakap, bagi salam saja-saja je lah, bagi salam yang macam kau kenal orang tu. Tapi kalau kita bagi salam disebabkan macam bernafsu, ataupun kita bagi salam sebab kita tengok dia cantik, ataupun kita saja nak goda dia, itu haram lah, jatuh hukum je. Kalau macam tu, contoh yang perempuan, kalau ada lelaki yang macam yang pelik-pelik bagi salam dengan niat yang bukan-bukan, contoh dia niat nak mengorat awak, kalau dia bagi salam, kita tidak wajib jawab salam dengan alasan dia pelik lah.
dia bagi salam dengan cara nak mengorak lah. Piwit. Betul. Assalamualaikum. Tak jawab dosa kan. Selalu orang buat kan. Kita boleh tak jawab. Sebab kita tahu niat dia bukan elok. Okey. Okey, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Tak ada. Okay, baik. Tengok yang nombor 3. Berkenalan dengan hadirin di dalam keramaian. Okey, berkenalan lah. Maknanya dalam dalam majlis tu kita boleh kenal-kenalan lah. Bukan dengan tuan rumah saja, tetapi dengan seluruh tetamu yang hadir. Contohnya siapa? Jiran kita ke kan. Mesti kalau ada jemput, contoh kenduri kahwin mesti dah jemput jiran-jiran kita kan. Jiran-jiran, saudara mara ke, mesti kita kenal mengenali lah. Kita kenal dengan jiran dia, kita kenal dengan dia punya saudara ke. Jadi kita boleh merapatkan ataupun mengeratkan silaturahim. Okey, boleh faham? Berkenalan di dalam Boleh. berkenalan dengan hadirin yang dalam keramaian. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Tak ada. Okey, seterusnya ada kata apa? Memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Okey, ni samalah. Kat mana-mana pun kita sebagai seorang Muslim kena jaga aurat kita. Mahu laki, baik perempuan, sama je. Laki kena jaga aurat dia, perempuan pun kena jaga aurat dia. Boleh? Kita dah besar dah. Dah jam 4 ni dah 10 tahun kan, dah jam 4. Dah 10 tahun ni kita dah jaga dah aurat kita. Kita dah tak boleh salam dengan orang-orang yang bukan mahram. Betul. Yang laki tak boleh salam dengan perempuan yang bukan mahram. Yang perempuan pun sama. Tak boleh salam dengan orang yang bukan mahram. Okey, boleh? Boleh. Kita dah kena jaga batas kita. Dah jam 4 ni ataupun 10 tahun ni, dalam hadis pun kata kita kena rotan kalau dia tak semayang. Betul ke? Adik tak semayang ke? Tak ada. InsyaAllah Ustaz doakan anak murid Ustaz semua jaga solat, semua jaga aurat. Boleh kita mula daripada bawah, kita didik diri kita masa kecil. InsyaAllah daripada kecil kita jaga solat sampai besar tak ada masalah kita tentang agama. Boleh? Hari-hari Ustaz doakan kita faqih. Faqih tu apa? Mahir lah. Kalau kamu perasan setiap kali kelas Ustaz doakan untuk anak murid Ustaz, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuanku, berilah kefakihan ataupun kepandaian anak-anak muridku dalam fiddin, dalam agama. Ustaz doakan semua berjaya insya-Allah. Okey, boleh faham Kita bukan dekat majlis je. Dekat mana? Dekat surau ke, dekat masjid ke, semua kena tutup aurat. Boleh? Contohnya pakai pakaian sopan dan menutup aurat ni senang lah. Kita pakai je apa-apa, janji dia menutup aurat dan sopan. Okey, ada apa-apa nak tanya ke? Ada. Yang perempuan ni boleh berhias ke nak pergi majlis majlis keramaian ni? Boleh ke berhias? Boleh. Kita boleh berhias dengan dalil Nabi suruh pakai pakaian cantik-cantik yang baru-baru semasa hari raya. Masa hari raya tu Nabi kata pakai baju yang paling baru, paling lawa, paling bersih yang kamu ada. Maknanya untuk meraihkan hari raya dan hari-hari keramaian yang lain. Boleh? Yang perempuan boleh lah pakai cantik-cantik. Yang lelaki tu pakai handsome-handsome. Kalau ada cermin mata hitam, pakai cermin mata hitam tengah hari. Boleh lah pakai cermin mata hitam. Janganlah malam-malam pula kamu pakai cermin mata hitam. Orang ingat kamu buta pula malam-malam pakai cermin mata hitam. Pakai cermin mata hitam kalau tengah hari. Boleh lah. Baru handsome pakai cermin mata hitam. Yang perempuan pakai apa? Pakai blouse ke, pakai macam dress ke, baru cantik. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey, ada apa-apa tak nak tanya ke sebelum ni? Sebelum kita teruskan? Ada. Ada. Boleh faham setakat ni? Boleh.
Okey, seterusnya memakai dah. Lepas tu mana? Memenuhkan tempat barisan hadapan terlebih dahulu. Okey, kita penuhkan barisan hadapan lah. Contohnya apa? Contohnya yelah dalam majlis, contoh dalam dewan. Dalam dewan kan kalau kita orang yang pertama datang kan depan sekali kan majlis pengantin apa? Meja makan pengantin kan. Itu meja makan pengantin. Lepas tu meja makan ahli keluarga pengantin lah yang bulat tu, yang khas tu contoh. Lepas tu meja makan tetamu. Jadi kalau kita orang yang baru sampai ataupun orang yang awal, contoh kenduri pukul 12 kan biasa, kita dah pukul 10 kita dah sampai. Jadi kita penuhkan dulu yang depan supaya yang belakang boleh masuk, yang lambat tu boleh masuk meja seterusnya, meja kedua, meja ketiga. Tak adalah meja satu kosong, meja 2 kosong, meja 3 dah penuh, meja 4 dah penuh. Tak nak macam tu. Nanti orang belakang tak ada tempat duduk. Boleh? Kita kena jaga adab kita dalam majlis. Okey, boleh faham? Kita kena penuhkan. Penuhkan tempat duduk yang kat depan. Okey, siapa biasa contoh kalau dah penuh sangat kan. Dah penuh sangat tempat makan. Lepas tu kita tengok belah sini meja ni ada 2 kosong. Meja ni ada 3 kosong. Lepas tu kamu dengan mak kamu pergi sana. Adik kamu dengan ayah kamu yang 3 orang pergi sini kan. Ada ke? Selalu buat ke? Sebab meja dah penuh. Selalu buat kan. Jadi kalau kita yang tengah makan tu tengok ada orang baru sampai, makanan kita nak habis, cepat-cepat makan. Makan cepat-cepat, bagi tetamu yang baru datang duduk. Boleh? Boleh. Ustaz nak bubuh bateri sekejap dekat laptop ni. Sekejap Halo. Okey, kejap. Okey, dah. Ustaz baru nak pasang bateri laptop ni. Okey, kita sambung balik. Macam mana? Memenuhkan tempat barisan di hadapan. Lepas tu menjaga pandangan dan memberi perhatian dalam majlis keramaian, dalam keramaian tu. Okey, contohnya majlis apa yang bagi perhatian ni? Siapa tahu majlis apa yang kita kena bagi perhatian? Tahu ke? Nikah. Majlis yang kita kena bagi perhatian. Majlis nikah tu boleh lah. Lagi? Tahu ke? Majlis yang ada ni lah senang kata. Majlis yang ada pengerusi. Contohnya majlis yang ada pengerusi ni apa? Majlis anugerah pelajar cemerlang kan. Selalu kan. Dulu ada ke kamu pernah dapat ke? Ke semua tak cemerlang? Mesti ada kan. Anak murid ustaz mesti ada yang cemerlang. Mesti ada yang dapat anugerah pelajar cemerlang. Mesti dia ada MC yang panggil nama kita. Jadi kita kena fokus lah. Jangan terlepas, nanti malu kita. Kita kena memberi perhatian. Lagi apa lagi? Majlis apa lagi yang ada pengerusi ni? Tahu ke? Selain daripada majlis anugerah pelajar cemerlang, lagi? Majlis apa lagi? Kenduri. Boleh lah kenduri kan. Masa kita nak ambil gambar dengan pengantin ke. Masa kita macam kan ada DJ kan. Dia kata apa? Siapa yang nak ambil gambar dengan pengantin boleh datang ke Pelamin. Kita boleh lah fokus. Kita dengar contoh kalau yang kahwin tu kawan kamu. Contohnya siapa ni Contohnya Haikal nak kahwin. Lepas tu Irfan datang. Dia tunggulah. Bila boleh tangkap gambar ni. Jadi bila DJ umumkan je. Siapa yang nak ambil gambar dengan pengantin tu boleh datang. Jadi kita terus datang ambil gambar. Okey. Boleh?
Okey, boleh untuk memberi perhatian dan pandangan dalam majlis keramaian. Okey. Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Tak ada. Tak ada boleh faham? Okey, seterusnya berbual perkara yang berfaedah dengan suara yang sederhana. Maknanya dia kata apa? Berbual dengan perkara yang berfaedah lah. Contohnya kita jumpa kawan kita dalam majlis. Contoh majlis apa? Majlis kenduri lah. Kenduri hari raya lah selalu kita ni. Jumpa kawan-kawan kan. Raya rumah kawan ke apa ke. Kita jangan sembang yang pelik-pelik. Jangan sembang yang perkara yang tak bermanfaat. Contohnya apa? Selalu kita dengar kawan-kawan kita sembang dalam majlis macam tu. Contohnya pasal game ataupun bola. Main bola semalam bergaduh pula dengan taman sebelah. Biasalah tu kan, lelaki. Bergaduh dengan taman sebelah. Lepas tu cerita dekat majlis kenduri kawan, rumah kawan. Lepas tu ayah dia dengar. Mereka ni bergaduh, anak aku ni terlibat sama ke bergaduh? Mesti dia risau. Jadi perkara tu tak elok, tak berfaedah. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Ya, ada orang panggil. Ada. Tu ada orang panggil tadi siapa? Hello, nak tanya apa-apa ke? Ada nak tanya ke? Okey, sekarang ni boleh faham Berbual perkara-perkara yang berfaedah. Maknanya kalau kita datang pergi kenduri hari raya tu, kita ceritalah yang kita ni sepanjang Ramadan kita dah berjaya khatam Al-Quran. Lagi apa? Kita apa lagi? Perkara yang berfaedah. Kita dah siapkan kerja sekolah ataupun tanya macam mana nak buat kerja sekolah ni kan. Cuti raya. Biasalah kalau cuti hari raya je sekolah bagi kerja banyak. Betul? Cakaplah dengan kawan. Macam mana kita nak siapkan kerja ni? Takkan nak berdiri sama-sama je kat luar. Kan? Selalu kena kan? Berdiri sama-sama kat luar. Tak siap kerja. Okay. Tanya kau dah siap belum? Belum. Okey cantik kita. Aku pun belum siap. Jom kita diri sama-sama kat luar. Kan? Selalu kan? Kita dah besar. Kita kena buat kerja sekolah. Apa? Apa? Tak dengar. Selalu buat lah tu kan? Okey. Ada apa-apa nak tanya ke? Kalau tak boleh komen, boleh komen ni. Tanya apa-apa boleh tanya, tulis kalau tak boleh cakap. Okey, kita tengok yang terakhir. Okey, yang terakhir memberi tempat duduk kepada orang yang baru sampai. Macam Ustaz cakap tadi lah, kita tengah makan dah nak habis tu nampak tengok meja dah penuh. Orang pun duk sibuk cari meja nak makan kan. Orang baru sampai, dia ambil makanan, lepas tu dia cari meja mana nak duduk ni kan. Kalau kita yang tengah makan tu, makanan kita nak habis dah, cepat-cepat makan. Kita makan cepat-cepat, bagi tempat duduk dekat orang yang baru sampai. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Tak ada. Tak ada Kalau nak tanya, tak ada tenang nak cakap ke, boleh tulis dekat ruangan komen. Okey. Okey, kita ulang balik adab dalam majlis keramaian. Siapa nak baca yang pertama? Yang pertama siapa nak baca? Okey, baca. Duduk dengan tertib dan sopan. Okey, duduk dengan tertib dan sopan. Okey, bagus. Yang kedua apa? Siapa nak baca? Saya. Okey, Ainul. Baca. Memberi salam dan berjabat tangan. Okey, berjabat tangan, memberi salam dan berjabat tangan. Okey, bagus. Yang ketiga siapa nak baca? Ashraf Aiman, tapi perempuan baca.
Siapa nak baca? Yang ke apa ni? Yang ketiga. Berkenalan dengan hadirin dalam keramaian. Apa? Berkenalan dengan hadirin dalam keramaian. Berkenalan dengan hadirin dalam keramaian. Okey, bagus. Okey, yang keempat siapa nak baca pula? Saya. Okey, saya. Baca. Apa? Memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Okey, bagus. Memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Okey, yang kelima. Saya. Okey, baca. Memakai tepat di barisan hadapan terlebih dahulu. Okey. Memenuhkan tempat di barisan hadapan dahulu. Okey, yang seterusnya yang berapa? Yang keenam. Siapa lagi? Yang keenam apa? Menjaga pandangan dan memberi perhatian dalam keramaian. Okey, menjaga pandangan dan memberi perhatian dalam keramaian. Okey, bagus. Yang ketujuh. Siapa nak baca pula? Saya. Okey, teruskan. Bual perkara yang berfaedah dengan suara yang sederhana. Okey, berbuat perkara yang berfaedah dan dengan suara yang sederhana. Okey, bagus. Dan yang terakhir, siapa nak baca? Saya. Okey, awak baca. Memberi tempat duduk kepada orang yang baru sampai. Okey, beri tempat duduk kepada orang yang baru sampai. Okey, pandai. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya sebelum kita baca yang terbaru ataupun baca tajuk lain? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Nak tanya ada poin ke? Nak tanya apa doa dalam majlis ke? Ada ke? Tak ada Nak sambung belajar ke nak main game? Sambung belajar. Belajar. Sambung belajar Tak nak main game Belajar. Belajar. Uish, konok tu anak murid ustaz ni. Belajarlah. Belajarlah Okey, tengok penghayatan. Okey, penghayatan dia kata apa? Sentiasa beradab ketika berada di dalam majlis. Okey, kita kena buat sebab satu peringatan lah. Kita kena hayati betul-betul. Sentiasa beradab. Kita kena jaga maruah kita. Jaga maruah ibu bapa kita. Jangan kita pergi majlis je orang kata, ish, anak dia ni kan, anak dia tu, tak nak lah macam tu. Anak dia ni datang, makan, lepas tu tumpah-tumpah. Tak nak lah. Kita kena jaga aib kita. Boleh? Lepas tu lagi dia kata apa? Penghayatan yang kedua, makan dan minum rezeki dari Allah, daripada Allah. Maknanya kita makan, kita minum tu Apa? datang daripada Allah. Sama je surat 49, bawah tu penghayatan. Nampak ke penghayatan yang bawah tu surat 49? Nampak. Makan dan minuman, makanan dan minuman rezeki daripada Allah. Kita kena ingatlah. Makan dan minum tu semua rezeki Allah. Kita kena mensyukuri nikmat Allah. Allah kata dalam Al-Quran, apa? Kalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, nescaya Allah akan tambah lagi rezeki yang kita ada. Jadi kita kena banyak-banyak bersyukur. Boleh? Boleh. Lagi seterusnya dia kata, amalkan selalu adab makan dan minum. Amalkan selalu. Contohnya apa adab makan dan minum yang selalu kita buat apa? Makan dengan Membaca doa. Okey, membaca doa dulu, betul. Membaca doa sebelum makan. Lepas tu makan jangan terlojoh. Okey, betul. Lagi makan dengan tangan kiri kanan. Kanan. Ada yang makan tangan kiri ke? Tak ada. Pakai tangan kanan. Kalau pakai sujud ke garfu tu pakai elok-elok. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya terakhir dia kata jangan apa? Jangan ikut Jangan ikut kawan yang makan dan minum.
dengan gelojoh. Gelojoh. Okey, bagus. Pandai. Okey, jangan ikut perangai kawan. Dia sini dia kata jangan ikut perangai kawan. Kawan tu siapa? Kawan kamu ke syaitan? Yang makan gelojoh ni. Oh, setan. Bukan kawan kita yang kat sebelah kita tengah makan tu. Dia pun makan elok, anak-anak murid ustaz semua makan elok-elok. Ada ustaz ni semua elok, pandai-pandai kan. Ada ke makan gelojoh? Ada lagi ke yang makan pakai tapak tangan? Tak ada. Ya, semua pakai jari kan. Semua dah bagus, semua pandai-pandai. Okey, jangan ikut perangai kawan yang makan dan minum dengan gelojoh. Okey. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Ada. Okey. Ada. Okey, kejap. Ustaz nak tengok ni, kejap. Kita rehat kejap seminit. Ustaz nak cari bahan. Okey, ada. Kita main game kejap boleh? Boleh. 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 Tak ada hal Okey, macam mana nak buat ni? Ustaz first time buat ni. Sekejap Okey, sekejap kita main game yang kita dah belajar hari ni. Macam mana nak share ni? Lupa dah. Oh ni. Tekan titik 3. Tekan titik 3. Salah. Tekan sebelah tu yang share tu. Betul? Okey, nampak ke? Tak. Nampak. Nampak tu. Umur dia pendek tu. Nampak ke tak nampak? Nampak. Nampak. Okey, semua tekan. Tekan link yang Ustaz bagi ni. Okey. Yang kat sebelah tu. Yang dalam ruangan komen tu tekan. Kan? Boleh. Okey dah. Dia ada suruh letak nombor kod ke? Ni dah ada dah ni. Imam Ahmad. Siapa letak nama tu? Ke nama kamu? Nama saya lah. Memang nama kamu Okey, tengok lagi siapa lagi? Insyirah lagi. Mama ni. Muhammad Haziq Danish ada. Wan Nurakila ada. Lagi Darwish ada dah. Insyirah dah ada lagi. Iman Adha ada dah lagi. Ada berapa orang kita ni? 10 orang 19 orang kita ada 10 orang. Okey, lagi 12 orang. Okey, lagi siapa lagi yang belum ada lagi ni? Okey, dia letak pula gambar semua emoji. Tak nak letak nama sendiri ke? Nanti macam mana nak tahu siapa yang menang? Malu kot. Malu dah jam 4 dah, malu apa? Okey, dah ke? Ya. Dah. Ada yang belum ke? Belum. Cepat-cepat yang belum ni mesti dia padam balik nama dia. Dia tulis nama yang pembuka ni. Macam mana nak masuk? Macam mana nak masuk? Tekan link yang Ustaz bagi dekat komen ni. Tekan link. Lepas tu tulis nama. Lepas tu kalau kata semua dah start. Kalau semua dah start, Ustaz pun tekan start. Start. Apa dia? Okey, dah ke? Semua dah letak ke? Dah. Mana tu? Okey, ada yang belum lagi ke? Kita nak mula dah ni. Semua dah. 10 minit je kita nak buat kerja ni. Lepas tu habis kelas. Boleh? Belum. Dah ke belum? Ada yang belum ke? Belum. Cepat tekan link yang Ustaz bagi ni dekat ruangan komen. Tekan link tu, masuk, lepas tu tulis nama.
Lepas tu yang nama kamu akan terkeluar kat sini lah. Hazim, Cikgu, Aria, tak apa? dapat. Tak dapat link tu? Ustaz lagi sekali. Hantar balik Okey, Ustaz hantar sekali lagi. Okay, nampak? Nampak? Tekan link tu. Tekan. Lepas tu kita sambung balik kita punya quiz kita hari ni. Game kita hari ni. Okay dah? Semua dah? Dah. Okay, kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mula sekarang. Buat. Kita tengok siapa yang markah paling tinggi. Okey, Dennis nombor 1, Haji nombor 2. Nur Sufina nombor 3 lagi. Siapa lagi? Tengok siapa nombor 1. Susah ke soalannya? Senang je. Salah Hazim dah salah. Kawek pun dah salah. Oh, salah nampaknya. Ada 2 orang salah. Okay, Haziq Danis. Haziq Danis dia nombor 1 balik. Wan mengejar kat situ. Isyirah pula nombor 1. Irfan daripada bawah mengejar. Hazim pula nombor 2. Lawan. Imam Ahmad mengejar di situ. Lagi siapa lagi? Okey, Dennis Haikal nombor 1. Lagi. Siapa lagi? Siapa yang terkeluar dia tak boleh masuk Siapa yang dah terkeluar dia tak boleh masuk. Dah siap ke? Ada yang dah siap ke? Apa? Ada yang terkeluar ke? Ada yang terkeluar, kita kena tunggu next kelas lah. Woi, Anik pula nombor 1. Anik Rizki. Danish mengejar. Isyirah nombor 2. Isyirah naik nombor 1. Okey, Isyirah dah siap Okey, nampaknya ada dah 2 orang dah siap, 3 orang dah siap. Okey, Fatih nampaknya di situ. Haziq Danish betul semua dengan markah poin paling tinggi 11,280. Kita tengok best on. Tengok best on. Inilah poin siapa paling tinggi di 21. Yang tak ada poin tu, yang last tu nampak sebelum tu kalah tu. Okey, semua dah ke? Dah. Yang terkeluar ni tak boleh masuk dah Dah. Okey, cepat. Siapa lagi ni? Nur Aira, cepat. Haikal, cepat. Nur Aira, cepat Nur Aira. Boleh tu. Darwis ni tak buat dah ke? Dia terkeluar ke? Ni yang 2 orang ni terkeluar dah ni Akil tengah buat Okey, Muhammad Akil buat dulu. Okey, lagi 3 orang ni yang terkeluar ni memang tak boleh masuk dah. Fatih, markahnya tinggi. Okey, cepat Nur Aira, lagi Darwish, lagi Haifa. Lagi siapa lagi yang belum siap lagi ni? Akil ni ada ke?
Apa soalan tadi? 10 soalan kan? Ada 10 soalan. Susah ke soalannya? Senang. Senang? Susah? Senang. Susah ke senang? Senang. Okay. Untuk pelajar tahun 3, pelajar tahun 3 yang baru masuk ni sekejap Sekarang tengah kelas tahun 4. Kita sambung pukul 3.45 kan kelas kamu. Sekejap Muhammad Sofiuddin. Sofiuddin tahun 3 kan. Ni kelas tahun 4. Tunggu Ha? Adik-adik kamu tahun 3 dah masuk. Orang awal dah masuk dah. Saya pergi Okey, berak tadi. Kirik dia. okey. Okey, semua dah siap ke ni? Dah. Okey, Akil dah siap belum? Dah siap. Dah siap. Muhammad Akil? Dah. Muhammad Akil keluar ke? Okey dah Dah ke belum ni? Dah siap. Dah siap semua? Okey, insyaAllah kalau semua dah siap, tengok siapa. Satu Fatih, kedua Aziz, nombor 3 Adik, nombor 4 Insyirah. Lepas tu Adilina, Arisa, lepas tu Noaira. Okey, yang 6 orang ni bagus lah, tak ada salah. 6 orang ni tengok betul 10 per 10. Yang lain okey lah, biasalah. Ada yang salah 1, ada yang salah 4. Okey, tak apa. Cuba lagi di hari yang akan datang. Okey, boleh? Boleh. Okey, apa-apa kita sambung. Kita pada Boleh. hari dan masa dia akan datang. Okey, tengok nombor 1, nombor 3, nombor 2, nombor 1 nampak? Fatih. Nampak ke? Nampak. Ini nama pemenang kita hari ni. Okey, jadi kalau nak hadiah minta dekat sekolah. Dekat Ustaz. Untuk Zauki saya nombor 1. Minta kat Ustaz. Okey. InsyaAllah kita sambung kelas kita di masa-masa akan datang. Boleh? Boleh. Asabaka min hasanatin fa min Allah. Boleh. Man asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Apa yang lemah itu semua datang daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. Ustaz minta maaf kalau ada salah silap. Kalau ada apa-apa yang Ustaz terkasar bahasa, Ustaz minta maaf. Tengok banyak yang betul semua ni, insya-Allah. Okey, tak ada masalah ni, insya-Allah. Okey, kita jumpa di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bye. Salam. Bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Bye. Bye. Terima kasih. Okey, bye.